Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan bersama saya Firdaus Rashidis dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 24 Ogos. Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak terus memberi fokus terhadap usaha meningkatkan potensi pengeluaran agro makanan di Sarawak secara mampan menerusi penganjuran Sarawak Agrofest SAF 2023 di Kuching bermula 22 September hingga 1 Oktober nanti. Bercakap pada sidang media di Kuching, Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu penganjuran SAF merupakan platform untuk mengetengahkan agenda pembangunan agro makanan di Sarawak berasaskan penggunaan teknologi baharu serta kaedah-kaedah terkini. Antara aktiviti yang akan diadakan sepanjang SAF berlangsung termasuklah sesi persidangan, pameran, jualan dan promosi pelaburan. Dengan tema pengindustrian untuk keselamatan makanan dan komoditi yang mampan. Beliau berharap penganjuran SAF kali ini dapat mengubah persepsi golongan peladang dan pekebun kecil tempatan terhadap penggunaan teknologi baharu. Ia juga diharap dapat menarik penglibatan sektor swasta untuk bersama-sama membangunkan industri agro makanan di Sarawak. The only way for us to transform even the so-called small growers, the small farmers, is to get private sector involvement. So it has to be public and private sector so-called participation or cooperation. Lebih 200 pempamer dijangka akan menyertai SAF 2023 yang akan berlangsung di dataran perayaan Jalan Stadium Petrajaya. Usaha membudayakan inovasi dan kreativiti perlu diterap dengan lebih menyeluruh menerusi perjalanan lebih banyak idea baharu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, inovasi merupakan salah satu agenda yang telah digariskan di bawah strategi pembangunan pasca COVID 2019-2030 oleh Kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Penutupan dan Penyampaian Hadiah Konvensyen Kumpulan Kreatif dan Inovatif KIK peringkat kementerian tersebut di Kuching. Datuk Seri Fatimah memberitahu pelaksanaan dan penubuhan KIK merupakan satu inisiatif untuk melonjakkan prestasi dan meningkatkan kualiti kerja serta keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Melalui pembudayaan KIK, sesebuah organisasi dapat membentuk warga kerja yang berinovasi, kreatif dan berpandangan jauh. Kumpulan BTEC dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak muncul johan selepas menewaskan 11 kumpulan lain. Kumpulan itu menerima wang tunai RM2,500. Pengurusan hutan yang berintegriti penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem hutan yang menjadi warisan generasi akan datang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, Kerajaan Sarawak ketika ini memberi penekanan terhadap pemeliharaan hutan bagi menjamin kelestarian alam sekitar. Katanya, Jabatan Hutan Sarawak juga mempunyai visi serta misi yang jelas untuk mengurus hutan secara mampan. Selain itu, inisiatif pensijilan hutan oleh Kerajaan Sarawak membantu memastikan pengeluaran hasil hutan dapat diurus dengan baik. Beliau berkata demikian pada perasmian Hari Integriti Jabatan Hutan Sarawak di Miri. Sementara itu, Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdin Muhammad berkata, Jabatan Hutan Sarawak komited untuk membanteras aktiviti rasuah dan mahukan nilai-nilai murni terus menjadi amalan semua warga jabatan. Sarawak FM terus menyantuni pendengar dan masyarakat setempat melalui pelbagai program turun padang semalam. Para penyampainya bersama-sama dengan pelajar Sekolah Seni Malaysia meraihkan Bulan Kebangsaan dan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka melalui program Kambuh Sarawak FM. Berucap pada program tersebut, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Meryl Chungat memberitahu program berkenaan merupakan salah satu aktiviti tanggungjawab sosial korporat Sarawak FM. Selain menyantuni golongan yang memerlukan atau kurang bernasib baik, Sarawak FM akan sentiasa mendekati masyarakat melalui program lain yang dilaksana dari semasa ke semasa. Pada program itu, Sarawak FM turut membuat rakaman showcase Kami Anak Malaysia yang menampilkan penyampai
penyampaian Sarawak FM, guru-guru dan pelajar-pelajar Sekolah Seni Malaysia. Sumbangan berupa barangan makanan dan keperluan harian turut disampaikan kepada 10 pelajar sekolah tersebut. Program dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong merangkap Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman. Tidak perlu ke Vietnam atau Thailand untuk merasai suasana pasar terapung. Sebaliknya, pengalaman itu telah dirasai oleh peniaga dan pelancong pada Festival Pasar Terapung ASEAN Lawas baru-baru ini. Ikuti laporan yang disediakan Dalini Jupali. Berlangsung pada 11 hingga 13 Ogos lepas di tebingan Sungai Lawas. Festival tersebut bukan sahaja menghimpunkan para peniaga tempatan, sebaliknya mendapat penyertaan dari Sabah serta negara jiran, Brunei Darussalam dan Indonesia. Kami rasa bersyukur sebab kami dijemput untuk merasakan, untuk pergi menyokong untuk kami berniaga, untuk memperkenalkan apa yang ada di Lawas. Satu pengalaman lah bagi kami usahawan daripada Sabah kerana diberi peluang untuk mengikuti program ini. Semoga program ini akan diteruskan di segenap ASEAN lah kan. Diteruskan dan berpanjangan lah setiap tahun. Floating market ni merupakan satu pesta yang menariklah bagi saya sebab di Malaysia ni belum ada yang pernah buat pesta ni. Pengerusi Asosiasi Pengusaha Perbatasan Indonesia ASPINDO Kalimantan Utara Kaltara Novliana Turan berkata, pesta itu memberi peluang kepada usahawan Indonesia khusus dari Nunukan, Tarakan dan Krayan berniaga di Lawas. Bahkan dapat memperkukuh hubungan dagangan Sarawak Indonesia. Harapan saya ini adalah awal yang bagus untuk menjalin kerjasama yang bagus dan kami akan menunggu kegiatan program selanjutnya ya. Timbalan Premier Dato' Amar Rawat Tengah Ali Hassan semasa berucap merasmikan festival itu berkata, Pasar Terapung mengimbau kembali nostalgia pasar atas air suatu ketika dulu seperti yang wujud di Brunei Darussalam. InsyaAllah ianya akan menjadi satu perusahaan kita dan satu keunikan. Dan keunikan inilah yang diperlukan oleh pelancong-pelancong asing. Bagi kita biasa saja. Tapi para pelancong, ianya adalah sesuatu yang baru. Apatah lagi kita selitkan dengan budaya, muzik kita, jenis makanan kita berlainan daripada yang lain. Tadi saya mencoba itu sambal tahe ya. Hampir sama dengan medium, tapi dia lebih sedap, lebih enak. Cuma kalau untuk lidah Indonesia kami kurang pedas. Ya, kami orang Indonesia suka yang makanan pedas-pedas. Dan saya mencoba lapis rawa. Oke juga. Festival Pasar Terapung Lawas membuktikan daerah Lawas mempunyai potensi untuk dibangunkan sektor pelancongan domestik bertaraf dunia. Bahkan, anjurannya membuka ruang ekonomi kepada peniaga tempatan dan negara-negara ASEAN selain berupaya memperkukuh hubungan dan kerjasama antara negara serantau. Sambutan memberangsangkan daripada semua pihak menjadi penanda aras bahawa festival tersebut wajar dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri. Dalini Juparali, RTM. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak telah menjalankan operasi saman tembak laju atau saman eko bermula Isnin lepas. Ia bagi mengesan pengguna jalan raya yang memandu kenderaan melebihi had laju yang telah ditetapkan. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, operasi tersebut bertujuan untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan raya agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan serta mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Menerusi kenyataan medianya, beliau berkata operasi tersebut menggunakan kamera tembak laju atau TrueCam bagi merakam pengguna jalan raya yang melanggar had laju seperti yang ditetapkan di bawah Seksyen 79-2
Akta Pengangkutan Jalan 1987. Notis pemberitahuan saman akan disampaikan kepada pemilik kenderaan mengikut alamat lesen memandu secara pos surat berdaftar. Kesalahan memandu melebihi had laju adalah punca utama kemalangan jalan raya di Sarawak dan penyumbang kepada peningkatan kes kemalangan. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas yang berkuat kuasa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyertai misi jelajah kembara Kenali Borneo dari Sabah ke Sarawak pada bulan depan. Kembara berkenaan akan diadakan dari 3 hingga 13 September. Laporan berita di laman Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak menyatakan, berdasarkan sumber dari Istana Negara, kembara selama 11 hari itu akan bermula dari Tawau di Sabah dan berakhir di Teluk Melanau Lundu. Kembara di Sabah akan bermula dari 3 hingga 6 September, disusuli di Sarawak dari 7 hingga 13 September. Ia meliputi perjalanan sejauh 2,154 km. Kembara Seri Paduka Baginda berdua akan melalui lebuh raya Pen Borneo di kedua-dua negeri. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 24 Ogos. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Terence dan Syuhaida. Salam Malaysia Madani.